Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Selamat datang ke podcast Okay Let's Go. Podcast paling didengari di Spotify Singapura. Saya Zahir Ismail, what's up? Saya Dino Rahim, what's up? Dan saya Raja Razi, what's up? Dan ribuan terima kasih bagi mereka yang telah pun menyaksikan beberapa episod sebelumnya. Nampaknya UI kita pun dah semakin baik. Dan UI user acquisition kita sudah semakin baik, Alhamdulillah. Jadi teruskan berkongsi sama lingkaran yang telah pun korang nampak kat Spotify. Pergi share dekat WhatsApp, pergi share dekat Telegram, pergi share dekat Facebook, pergi share dekat Instagram. Pergi lah, kira pergi share. Aku tengah excited gila sebab aku mau besar menyaksikan lakonan beliau. Sama. Mak aku suka gila dengan pelakon ni. Suka gila. Kita punya guest ni lah. Like from young sampailah ke sekarang, kau tak akan pernah nampak perubahan dari sudut umur dia. Sama. Kita akan tanya nanti dan banyak soalan-soalan sedemikian. Dia pakai botox lah. Kita nak Tak tanya tahu. lah. Dia pakai barang. Aku tak tahu. Dan kalau bulan puasa, dia adalah figura ataupun maskot. Orang ada satu watak ni yang dia bawa. Dia selalu buat macam yeah. Aku like that was brilliant. Funny guy lah. Kita bersama dengan Bel Ngasri. Bel. Ayolah, maskot orang tak puasa tu. Bel, nak tanya yang idea ni dapat sebab bila kita tengok macam ini genius betul, macam mana dia dapat watak ni. Ni dia tulis dalam skrip ataupun you yang buat sendiri watak ni? Sebenarnya kalau ikut asal dia daripada director Muhammad Khalid lah. So cakap ada berlangsung beberapa kali rehearsal nak dapat ya tu. Jadi macam-macam ya lah, ya ada, ya ada, sampailah dapat ya. Apa versi sebelum ya? Ada versi apa versi dia? Yang tak lepas dengan Abang Muhammad Khalid. Makna macam contoh, dia kata cuba kau seronok kalau kau bawa makanan, kau tak puasa, lepas tu kau nak makan, macam mana kau punya seronok tu? Kita buatlah macam-macam. Kau buat lain. Buat macam ni. Sampailah. Dia kata cuba try ya je. Itu keluar ya. Tapi kita masa shoot tu kita tak terfikir pun dia akan berlangsung sampailah bertahun-tahun. Orang suka benda tu, kita pun tak tahu. Jadi tiba-tiba benda tu viral, orang suka. Lepas tu kita pula jadi takut. Kita takut pun tak puasa. Sebab dia orang suka sangat, jadi dia orang pun ikut tak puasa. Jadi itu yang beritahukan kita. Alah, itu bukan masalah Bel lah, masalah orang lah kan. Orang yang tak puasa. Tapi masa yang sama kita pun rasa sedar lah kan. Alamak kan. Kita sebenarnya nak bagi orang sedar supaya jangan tak puasa. Tapi dia orang yang tak puasa ni. I see. Takut dia orang. Alamak, connection dia mati-mati sikit. Connection dia mati-mati sikit, ya Allah. Bel tengah best ni. Bel tengah best ni. Ni Bel, nak tanya boleh Bel? Apa dia? Sekali lagi. Lain ni macam lain dekat Kampung Pisang je ni. Tapi bukan ni, dekat bandar dah ni. Okay. Baik. Bel nak tanya, Bel umur berapa Bel? 41 tahun ni. Saya 41 lah. 41. 41. Bel ni dia dah berlakon dah macam lebih kurang 30 tahun. Daripada kecil dulu, tadi Zah dah mention kan, daripada kecil dulu sampai alamak dah freeze pula ni. 30 tahun dalam industri dan masih lagi orang tak muak-muak dengan Bel. Adakah Belnya kabel bagus? Macam mana? Masih lagi relevan dalam industri seni Malaysia. Dan Bel pun antara orang yang tak ada gosip terus. Orang yang baik, tak ada gosip terus. Jadi macam mana Bel kekal relevan sampai sekarang ni? Ni soalan klise lu lah. Saya sebenarnya risau juga kalau ada gosip-gosip ni. Tak ada. Saya risau lah. Jadi Alhamdulillah
bila rasa saya tak nak ada gosip-gosip sangat, benda tu tak ada pula. Nasib baik. Dan okey. Baik. Lepas tu tak ada kabel-kabel. Oh, tak ada kabel Saya alhamdulillah saya ni sekadar buat aja. Orang suruh saya buat kerja. Tapi pada masa yang sama saya ada niat suka bagi orang suka tengok cerita yang saya buat. I see. Jadi mungkin disebabkan itu ada peredaran zaman dia. Maknanya macam contoh masa saya budak-budak saya pernah berlakon, macam contoh cerita Pak I pun orang boleh kenal. Nak ceritakan pada tu masa saya budak lagi, saya pernah buat kaki bakar. Kalau kau tahulah. Kaki bakar. Masa tu direkturnya UA Haji Sa'ari. I see. Jadi untuk menjadi seorang pelakon budak pula tu dan diterima oleh direktor besar macam tu bukan senang. Bukan dia lah. Jadi masa sebelum tu dia dah tengok saya berlakon satu cerita yang saya memegang watak yang besar. Dan masa saya budak, saya boleh dikatakan alhamdulillah dah boleh berlakon lah. Kita memang seorang pelakon budak, jadi dah boleh berlakon. Jadi maknanya itulah dia pilih. Dan orang kata masa zaman tu lagi orang dah nampak. Kemudian remaja pun ada orang yang nampak. Kemudian sampailah tiba-tiba saya dah tak buat cerita serius sangat, saya buat cerita komedi je. Pun alhamdulillah masih lagi orang suka, orang nak tengok. Bel, saya nak tanya sikit berkenaan dengan sejarah. Sebab ada pendengar-pendengar yang ikut perkembangan you daripada zaman dulu lagi. Habis dia cakap, you tahu tak Zah, sebenarnya Bel punya bapa dulu merupakan seorang juruhebah ataupun penyiar radio. Betul ke tak betul ni? And then dia cakap you adik-beradik mula dalam industri hiburan ni menerusi radio juga. Sebab kita semua dulu background memang radio juga. Tapi macam ada persamaan Macam mana you memang dulu mulanya di sana, ayah you pun kat sana, macam mana? Okay, alright. Bila sebab bapa saya ni adalah seorang DJ dan dia boleh dikatakan popular. Masa zaman saya budak pun orang kata bukan orang kenal saya, orang kenal bapa saya. Ni anak. Dan boleh dikatakan 5 tahun atau 5-6 tahun sebelum ni pun orang masih lagi kenal dengan ini anak Ngasri, bapa saya. Orang hotel lama lah. So jadi masa awal-awal tu pembabitan saya disebabkan yelah boleh katakan, nak kata macam kabel pun boleh kata macam kabel. Kabel apa pun, kabel besar ke kabel kecil ke, tapi bapak saya bila orang nak cari budak-budak yang boleh berlakon, sudah semestinya lah cari anak-anak orang yang yelah dah ada depan mata, anak-anak industri. Macam jadi mulanya saya buat iklan mula-mula. Kita buat iklan, iklan ni dia ada kadang-kadang dia pakai suara. Lepas tu macam contoh bapak saya seorang DJ, jadi nak pakai talent budak untuk drama radio. Jadi kita buka saya untuk drama radio. Jadi bapak saya pula dia memang VO talent yang boleh dikatakan berjaya sehingga sekarang. Suara masih lagi orang pakai. Situ saya dah masuk ke iklan punya side. I see. Lepas tu bila orang tengok budak-budak ni dia boleh berlakon, try jadi pelakon drama, filem. Dah masuk. Jadi itulah cabang saya pergi dia. Jadilah luas macam tu. Ni Bel, apa ni Bel? Saya ada nampak satu movie yang Bel berlakon dengan arwah Acik Spin. Movie? Apa judul dia? Judul dia aku tak ingat. Dia jadi gangster ke? Gangster kan? Tak. Tapi Bel dengan arwah Acik kira suka satu perempuan which is Bel punya adik lah. Dia pun berlakon juga. Adik perempuan Bel tu. So bila Bel berlakon, saya betul-betul dapat rasakan perasaan Bel tau. Pasal Bel suka dengan wanita tu. Tapi apabila arwah Acik datang, pasal dia anak datuk, dia kaya, dia ada sport car.
Kali tiba-tiba wanita tu suka dengan suka dengan arwah Acik pula. Jadi Bel terus jadi psycho. Bel terus bunuh budak perempuan tu. Okay. Oh, dahsyat. And I can really feel you bro when you act that. Saya dapat bayangkan kalau saya jadi awak dekat dalam cerita tu, I think I might do that bro. Apa soalannya? Jadi macam mana you dapat bawa watak yang macam itu? Kau pula. Apa? Saya pula tanya soalan kat dia. Jadi kenapa takut cerita tu? Tak adalah. Jadi macam mana you boleh dapat feelkan that watak bro? Because it's not easy to be a psycho. I mean untuk jadi seorang yang mungkin ada sakit lah, masalah sakit otak lah. Okay, masa di zaman tu, saya kata itu awal-awal 20-an tu. Yes. Jadi saya memang kalau berlakon pada zaman tu memang beria lah, senang cerita. Jadi bila nak dijadikan orang kata watak sebagai seorang pembunuh tu, dalam keadaan saya macam ni takkanlah seorang pembunuh je tak? Ya. Jadi macam mana saya nak boleh buat orang dapat rasa, dapat terima yang saya ni membuat satu lakonan yang betul-betul real lah. Jadi banyaklah masa zaman tu saya memang rajin study. Kalau ikutkan pada zaman saya ada selalu berlakon cerita-cerita cacat. Saya cacat 2 tahun saya berlakon cacat je. Tak pernah jadi orang normal. 2 tahun 2 tahun saya berlakon sampai saya kata stop lah. Tak nak lah watak cacat. Dia risau. Jadi memang saya akan study karakter. Kalau saya jadi orang budak cacat, macam mana saya akan ambil satu orang kata contoh orang yang cacat yang seperti apa yang director nak. Saya akan tengok dia, saya akan saya akan kaji dia lah. Saya akan macam mana dia makan, macam mana dia dengan kawan-kawan, macam mana dia dekat rumah, semua benda tu saya buat masa tu. You study siapa bila nak buat watak macam ni? You pergi contohnya kawannya rumah ke, atau di sebuah rumah pertumpangan ke, macam mana? Saya pernah pergi ke macam rumah budak-budak OKU ke, pergi tengok. Lepas tu apa saja watak, macam contoh kadang-kadang kalau macam watak pembunuh, maybe saya boleh study dekat cerita-cerita mana-mana yang babitkan orang-orang yang psycho ni. Sebenarnya saya tak psycho macam tu, saya macam ni je. Tapi saya kena tapi kita macam contoh saya berlakon, saya nakkan orang dapat follow karakter saya tu. Saya pentingkan. Macam juga contoh sekarang saya buat cerita-cerita banyak komedi. Dan harapan saya semoga orang dapat apa yang saya nak sampaikan, komedi-komedi dia tu. Bel, saya rasa lagi baik bila Bel berbual, Bel ke depan and Bel jangan ke belakang, ke depan. Pasal kalau tak nanti ada cut-cut dia. Bila Bel berbual, Bel ke depan maintain gini je. Jadi suara dia tak putus saya rasa. Cuba je. Lama-lama muka terus dekat skrin. Sorry. No, I think it's a connection. The connection lah. It's not the ni. Mas okay. Tak mengapa, tapi saya ada satu soalan ni. Silakan. Berkenaan dengan juga penglibatan Bel dalam dunia komedi sekarang. Sebab kita dah tengok daripada zaman you kecil sampailah ke you remaja, you dewasa dan kini seorang berusia 40 tahun, you dah lebih selesa komedi. Tapi dalam masa yang sama, you tak macam frust tak yang aku nak juga lakonkan balik watak-watak yang serius dulu. Sebab kita pernah nampak Bel punya lakonan watak serius, dia gila lah, memang dapat feel lah. You tak ada macam mendambakan untuk dapat watak-watak sekali lagi, ataupun you rasa komedi ni memang dah di balapan terakhir lah dalam kerjaya you sebagai seorang pelakon? Balapan terakhir tu macam bahaya je. Kau cakap simple lah. Kadang kau nak suruh aku berhenti je lepas ni.
Tak ada ya, tak ada macam ada craving untuk lakonkan balik watak-watak lama tu tak? Boleh. Saya memang nak. Masalah director yang tak nak. Tu masalah dia. Director-director yang ada ni dia sukakan kepada watak yang saya buat komedi. Kebanyakannya lah director yang ada sekarang ni dia lebih prefer cerita komedi. Jadi macam contoh saya kata apa aku ingat tak boleh berlakon cerita serius ke? Dia kata jadi diorang sendiri dah letak mindsetnya tu. Sebenarnya saya boleh. Saya boleh je turun ke balapan serius tu. Balapan terakhir. Sebelum saya ke balapan terakhir je, saya boleh ke balapan. Okey. Apa cuma itulah dia. Tapi kadang-kadang memang dia kalau ada mindset dia dalam industri saya ni, orang kalau suka tengok serius, dia serius bertahun-tahun, 3-4 serius. Tak boleh, kau tak boleh buat cerita komedi, kau buat cerita ni je. Itu dulu. Lepas tiba-tiba saya buat watak jahat. Kau memang kena jahat je. Kau tak boleh. Baik tak boleh. Kau kena jahat je. 5-6 tahun jahat. Sampailah tiba-tiba orang ternampak saya buat kelakor. Lepas tu sampailah ke sudah. Kelakor. Tak boleh tak sini. Wah, hal kita dah buat dah sebelum ni. Jadi itulah dia industri punya style. Saya tak tahu, mungkin akan datang orang akan tengok saya nak buat cerita serius balik ke apa ke. Boleh je. Saya tak ada masalah pun. Saya tak pernah letakkan diri saya sebagai seorang pelawak sebenarnya. Saya letak diri saya seorang pelakon. Awak nak suruh saya melawak, saya buat lawak. Bel, aku nak tanya satu, macam bila kita post gambar Bel dekat Facebook fanpage, orang komen-komen macam, tengok muka Bel je dah lawak, tengok je dah ketawa. Jadi terfikir juga, macam setiap hari kalau Bel contohnya keluar pergi pasar raya ke, pergi shopping ke, habis pula masa tu mood you bukan mood lawak, mood you memang mood nak keluar dengan keluarga. Aku macam tak ada mood langsung untuk jadi gembira, aku mungkin tengah sedih, habis orang lalu kat you. Habis tanya, Bel, habis dia macam dia expect you buat lawak. Pernah tak dalam keadaan sedemikian? Habis macam mana respons you? You terus macam, maaf bang, saya hari ni agak penat, ataupun you terpaksa lawak juga dengan, bila bertemu dengan orang kat luar? Itulah siapa suruh jadi artis. Betul juga. Kalau kau bermasalah dalam hal itu, bila you bagi pendapat saya, bila awak dengan orang dekat luar, kan, awak adalah orang kata public figure, you kena terimalah apa yang orang nak. Kalau bermasalah, tengah ada masalah, you tak boleh bawa masalah tu pergi kat orang lain. Bagi saya, asyik. Kalau macam contoh, orang tu you nak suruh melawak, taklah nak buat lawak macam mana. Ataupun okey, cuba awak yang try dulu. Okay, kan? Ataupun kita je macam, tapi saya tak ada masalah pun dalam keadaan orang kata saya kalau macam contoh tak ada mood ke apa ke, saya pastikan saya duduk rumah lah. Ataupun macam sekarang saya rasa tak ada masalah kot, sebab peminat-peminat jarang jugalah untuk orang kata cam saya, sebab sekarang saya pakai mask kan. I see. Boleh cam, pakai mask memang boleh cam juga tau kadang-kadang, Bel. Ada juga yang aduh. Tapi jarang, kadang-kadang. Tapi mungkin akan datang diorang suruh pakai topeng pula, lagi orang tak nampak. Betul juga. Ni Bel nak tanya, ada tak, sebab Bel ni memang terkenal lah dengan lakonan dan sebagainya. Habis bila Bel dah start jadi pelawak, habis sekarang ni Bel ada tak pelawak-pelawak lain rasa macam kau ni curi makan curi aku punya periuk nasi, nasi spot aku untuk jadi pelawak dan sebagainya. Ada tak yang rasa macam iri hati ke, mata merah ke, macam mana? Entahlah, tak ada pun. Saya macam contoh, saya dengan pelawak-pelawak, saya kadang-kadang terbabit dengan dia orang juga. Jadi saya tidak ada apa masalah, dan bagi saya
diorang pun rasa-rasanya tak ada masalah. Sebab kalau tengokkan pada saya dengan budak-budak macam contoh budak Maharaja Lawak ke, budak Raja Lawak ke, diorang anggap saya rakan-rakan sebaya diorang. Sedangkan kadang-kadang ada juga umur saya ni boleh kata tak adalah sama dengan diorang, tapi dah dalam satu arena gitu kan. Macam style saya ni tak ada masalah bagi pendapat saya. Sebab saya dah anggap diorang macam geng. Begitu juga dalam keadaan ada orang bertanya juga dekat saya. Macam contoh ada zaman sekarang ni kan, budak-budak semua budak-budak yang lagi top daripada saya, yang lagi dahsyat daripada saya. Kan tak rasa ke tu mengganggu saya. Saya tak pernah rasa macam tu. Jadi bagi pendapat saya, situ pun saya tak fikir, diorang pun saya tak pernah fikir lah diorang mungkin ada iri hati ke apa ke, tak ada. Bagi saya semuanya okey je saya tengok. Jadi saya tak ada masalah. Lawak diorang. Saya orang panggil ada sebab lawak saya. Sebab ada lain-lain je. Jadi kenapa perlu rasa macam iri hati kan? Awak tak boleh buat yang dalam kepala otak saya. Saya buat lawak macam mana, yang terror-terror, yang dahsyat-dahsyat buat lawak tu, saya tak boleh nak pergi ke situ. Jadi dia ada orang kata masing-masing punya lawak, masing-masing punya rezeki. InsyaAllah. Bila tadi you sebut pasal Maharaja Lawak Mega, ada juga pendengar tanya, bila dia tengok you dekat TV, lawak you hidup, lawak you jadi sangat kelakar. Habis kalau nak compare dengan lawak you atas stage Maharaja Lawak tu, mungkin dari sudut kelakar dia tak sekelakar you dekat TV. Adakah sebab tempat dia berbeza, pentas dengan TV lain lawak dia, ataupun sebenarnya dalam keadaan kespontanan Maharaja Lawak Mega tu you tak dapat mungkin berikan seperti mana you berikan dekat TV yang mana ada banyak cut dan seumpamanya? Apa beza ni dua pentas ni? Okey, sebab lagi satu, kalau macam contoh kita berlakon, kadang-kadang kita ada guideline, kita ada macam skrip. Dan kadang-kadang memang sebenarnya kalau ikutkan, saya berlakon tak semestinya saya ikut pada skrip. Jadi kadang-kadang take ni saya buat macam ni, take second take dah jadi lain pula kau buat. Jadi saya sebab lawak ni saya rasa saya enjoy je, saya bagi je apa-apa yang saya nak. Tetapi contoh kadang-kadang Maharaja, saya masuk, kita kadang-kadang kita tengok juga apa sketch. Macam tu, mungkin dalam drama tu script writer dia tu seorang yang bagus. Tu. Dan ni, tapi kadang-kadang bila kita melawak dekat atas pentas, itu adalah kita punya sketch. Mungkin kita tak dapat lagi sketch-sketch yang mungkin kena dengan saya. Jadi mungkin saya tak tahu, mungkin. Pandai jawab politik ni. Lagi satu, dari segi nasib saya tak baik lagi untuk di atas pentas. Tapi kalau ikutkan, sebenarnya saya adalah seorang pemain atas stage. MC, saya buat show atas pentas. Saya antara rakan-rakan selebriti yang main stage, saya antaranya saya lah salah seorangnya. Pelawak-pelawak yang ramai tu, saya pun ada juga masuklah dalam tu sekali. Jadi untuk bermain atas stage sebenarnya tak ada masalah. Cuma kadang-kadang itulah dia, mungkin ada orang yang lagi dahsyat dalam permainan sketch dia. Dia dalam mengeluarkan sketch-sketch yang bagus-bagus. Saya mungkin tidak sampai lagi ke tahap itu. Saya tahu mungkin anggota kumpulan Bel tu macam tak faham Bel punya cara lawak, mungkin chemistry, macam chemistry tak ada ke, ataupun macam diorang tak nampak, dia tak push you ke, macam mana? Agak susah tak nak buat permainan atas stage tu bila nak melawak tu? Maybe it's not the right team lah kira. Soalan ni bahaya untuk kawan-kawan saya tengok nanti. Kawan-kawan saya tengok nanti, ini soalan yang sangat berbahaya.
pada masa yang sama, saya tahu kekurangan saya. Mungkin kawan-kawan saya pula ada kelebihan dia masing-masing. Tapi kau memang kelakar. Kau kelakar gila ke tak? Actually Bel tekong tau dekat atas stage ni. Okay. Kadang-kadang ada juga macam contoh Tengah susun ayat ke apa ni? Tengah susun ayat. Contoh tim yang tera, silap-silap dia boleh jadi tak tera ke tak? Yelah, faham. Tim tu dia ada yang terror, ada yang tak terror, ada yang sederhana aja dia punya terrornya tu. Jadi dia gabung, dia jadi satu tim yang terror. Betul. I see. Jadi dekat sini saya dah jelaskan, saya tak cakap siapa tak terror saya cakap. Nampak? Dah lama sangat jadi artis ni, dia tahu macam mana nak jawab tau. Dah biasa ni. Rakan-rakan saya semuanya terror. Mesti. Betul. Kadang-kadang nasib, kadang-kadang dari segi susunan tim tu mungkin tak berapa sesuainya. Bel, dari compare lah, nak buat perbandingan antara permainan atas stage iaitu hosting ataupun maharaja lawak ke, teater ke. Habis lepas tu kita banding dengan TV. Mana satu bayar lebih? Bayar lebih Tak apa, fikir dulu kita boleh lihat dulu. Mana yang macam lebih berbaloi lah kira. Lebih Bel puas suka hati lah. Lebih Bel puas hati macam. Ada soalan yang kedua tau daripada soalan ni. Stage Mestilah stage, mestilah apa, lambat jawab. buat MC I see. buat show, benda-benda macam tu lah. Okay. Berapa LHDN, Apa tu? Lembaga Hasil Dalam Negeri, ada tengok rancangan ni? Oh, tak ada. Tak ada. Apa? Saya dengar sangat ya. Kau ada bikin show. Teks. Tak ada. Ni tak ada. Alright. Okay ni Bel, jadi berapa cepat the payment masuk buat apa ni macam MC dengan live show? Panas pula soalan kau. Sebab apa Bel? Sebab industri hosting dekat sini dan juga berlakon. Contohnya saya kasih contoh kalau let's say kita nak berlakon untuk satu produksi yang keluar dekat TV. Dia berlakon dulu, lepas tu dia bagi you voucher, lepas 3 bulan baru you dapat bayaran. Kadang-kadang 4-5 bulan baru you dapat bayaran dia dari hasil lakonan. Hosting pula, dia tengok ada yang okay, nanti esok lepas kau dah perform hari ni, kau akan dibayar esok. Duit sponsor belum masuk dik, aku akan bayar kau minggu depan. Tapi ada pula yang kalau main atas stage ni, sebelum naik stage dah kena bayar dulu, baru dia naik stage. Jadi nak tahu juga, adakah benda tu sama dekat Malaysia? Lebih kurang. Sama lah kita. Bel pernah tak buat show orang tak bayar? Ada tak buat show event ke apa orang tak bayar? Ada juga. Sama jugalah ni. Yang kata tak ada juga ya. Tapi apa sebenarnya alhamdulillah lah, sejak dah beberapa tahun ni tak ada lah masalah tu. Alhamdulillah. Mungkin semua orang dah insaf ya. Semua dah jadi. Jadi diorang pun okey lah dari segi pembayaran apa semua lah. Okay, Bel pernah buat apa bila orang tak bayar? Macam ada gunakan peguam ke, viralkan ke, atau pergi polis ke? Kat sini macam-macam cara. Ada juga dah viralkan pun tak bayar juga. You lebih kepada saya diamkan diri tak apalah, ataupun you macam mana? Atau you message hari-hari ke? Ke Bel hantar isteri untuk minta duit? Macam mana? Tak jalan juga. Tak jalan Itu. Biasanya saya akan telefon banyak-banyak kali. Kalau saya ada rezeki banyak pada ketika itu, saya kata lantaklah. Saya takkan kerja lagi lah dengan dia. Itu saja. Yalah. Tapi kalau saya dalam keadaan saya pun tengah pokai apa-apa ke dana lah ketika tu. Jadi saya akan duduk dekat bawah office dia lah. Dia duduk bawah office dia lah. Tunggu dia buka gate tu kan. Jadi macam tu lah. Tapi alhamdulillah
Perkara ini dah berlaku lama dah. Ya. Dah lama. Sekarang alhamdulillah tak adalah terjadinya lagi benda-benda macam tu lah. Saya tak elak lah daripada kita minta ni daripada syaitan-syaitan durjana ni. Bel, kita akan berehat seketika. Kita bersama dengan teman-teman penaja sejurus selepas ini. Jangan ke mana-mana.